Datin Paduka Hajah Adina berkata dalam beberapa tahun kebelakangan ini banyak peningkatan positif dalam aktiviti sukan dilihat berlaku di negara Brunei Darussalam. Negara tambahnya juga berbangga akan menjadi tuan rumah ke kejohanan Golf Royal Trophy yang akan bermula 14 hari bulan ini di samping sidang golf Asia Pasifik di mana semua itu akan memberi peluang kepada masyarakat negara ini untuk berinteraksi serta melihat sendiri permainan golf kelas dunia. Datin Hajah Adina menambah kejohanan bertaraf dunia itu juga akan menempatkan Brunei di peta golf dunia. To be hosting the Royal Trophy in a few days' time and the Asia Pacific Golf Summit, which klinik golf ini disertai lebih 80 pemain muda golf tempatan berusia muda dari 6 tahun hingga 15 tahun dan ianya dikendalikan oleh 2 jurulatih profesional. Mike Mock, Presiden Pusat Mike Sebastian Mock Performance di Orlando, Florida, Amerika Syarikat diiktiraf sebagai salah seorang yang terbaik di bidang berkaitan dan beliau merupakan jurulatih Wai Yi Yang, pemain Asia pertama memenangi kejohanan besar. Sementara itu, Tony Michai, Presiden Akademi Golf Tony di Bangkok, merupakan seorang profesional PGA yang turut mengembangkan program golf bagi peringkat junior di Asia. Negara Brunei Darussalam mengambil alih secara rasmi teraju kepimpinan Majlis Sukan BIM IAGA bagi tahun 2013-2014. Mesyuarat ketujuh Lembaga Majlis Sukan BIM IAGA di General Santos Mindanao, Republik Filipina telah melantik secara rasmi Setiausaha Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Datuk Paduka Haji Muhammad Hamid bin Haji Muhammad Jaffar sebagai pengerusi Lembaga Majlis Sukan BIM IAGA bagi tempoh 2013 dan 2014. Semasa mesyuarat tersebut, Datuk Paduka Haji Muhammad Hamid telah menerima penyerahan tugas berkenaan dari pengerusi Jawatan Kuasa Sukan Filipina, Ricardo Garcia, yang memegang jawatan pengerusi lembaga tersebut sejak 2011. Di antara tugas utama lembaga itu adalah bagi merancang, membincangkan dan melaksanakan program dan aktiviti sukan BIM IAGA dengan semangat setiakawan ke arah menjalinkan persahabatan di antara negara ahli. Sementara itu, dalam perkembangan terkini yang diterima oleh unit sukan RTB mengenai sukan persahabatan BIM IAGA 2012 di General Santos, Filipina, negara Brunei Darussalam setakat ini mengutip 1 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Brunei Darussalam berjaya meraih pingat emas melalui pencak silat dalam acara ganda lelaki pasangan Alif Yahya dan Muhammad Zainal Abidin Abu Zaini. Pasangan ganda negara turut mengumpul 567 mata, sementara pemenang pingat perak pasukan Zamboanga mengutip 482 mata. Pingat perak pula diraih oleh Anisah Natijah Abdullah juga melalui pencak silat acara tunggal wanita. Anisah Najihah mengutip 432 mata, tewas 4 mata kepada pemegang pingat emas peserta dari Makassar dan pingat gangsa negara pula diraih melalui lawn tenis. Kejuaraan tinju Mini 2012 negara Brunei Darussalam. Kejuaraan 3 hari bersempena dengan perayaan penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan telah berakhir semalam dengan mempertandingkan 4 kategori dan selama 17 petinju menyertai bagi sesi pertama yang berlangsung di Stadium Negara Hassan Bolkiah Berakas. Dalam perlawanan pertama bagi kategori berat 91 kg, pertemuan di antara APO Freddy Ashrul Chu dari Polis Diraja Brunei dengan Ahmad Faiz Haji Anwar dari Brunei Muara di sudut biru. Ahmad Faiz memenangi perlawanan ini setelah pengadil perlawanan memberhentikan pada pusingan kedua. Manakala dalam kategori berat bawah 65 kg pula menyaksikan Muhammad Azizi Ahmad, Brunei Muara di sudut merah, bertemu Muhammad Sabrizam. Dalam pertemuan ini, Muhammad Azizi muncul juara setelah hakim memberikan kemenangan dengan kiraan mata. Sementara itu bagi kategori berat 69 kg, Tan Heng Lung dari Sarawak di sudut merah bertemu Saldado Abdul Hafiz dari Angkatan Tentera Laut di Raja Brunei. Tan Heng Lung menang dengan kiraan mata. Pemenang merah
Perlawanan terakhir adalah bagi kategori berat 56 kg. Pertemuan di antara Lance Corporal Muhammad Hidayat dengan rakannya Lieutenant Muhammad Arif Razali dari Angkatan Tentera Laut Diraja Brunei di sudut biru. Dalam pertemuan ini, pihak juri memberikan keputusan seri setelah kedua-dua mengutip mata yang sama. Hadiah-hadiah telah disampaikan oleh Tetamu Kehormat Kifli Haji Jaafar, pegawai dari unit Kejurulatihan Jabatan Belia dan Sukan. Kejohanan dianjurkan oleh Persatuan Tinju Negara Brunei Darussalam. Kejohanan ini diteruskan lagi bagi sesi kedua yang akan diadakan pada 17 hingga 19 ini bertempat kawasan lapang letak kereta berhadapan bangunan alat-alat kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Lagi pertandingan Inggeris, Manchester United terus kukuh di persada Liga selepas menewaskan pesaing terdekatnya Manchester City di Stadium Etihad semalam. Dua lagi perlawanan semalam, Spurs tewas di Everton dan Liverpool menang di West Ham. Dalam aksi Liga Premier Spanyol pula, Lionel Messi memecah rekod bintang legenda Jerman Gerd Müller dengan menjaringkan 86 gol dalam tempoh setahun. Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Barcelona menewaskan Real Betis 2-1 semalam. Beraksi di halaman lawan, Barcelona turun dengan barisan terkuatnya termasuk pemain sensasinya Lionel Messi. Barcelona tidak menunggu lama untuk membuka tirai jaringan apabila pada minit ke-16 Messi meledak gol pertama buat Barcelona mendahului 1-0. Berselang 9 minit kemudian, Messi sekali lagi menggegar gawang Real Betis dengan gol kedua selepas memudahkan hantaran Andres Iniesta untuk Barcelona mendahului 2-0. Real Betis bagaimanapun berjaya merapatkan jurang pada minit ke-39 hasil jaringan Ruben Castro untuk mengubah kedudukan menjadi 1-2. Selepas itu tiada sebarang gol berjaya dijaringkan sekaligus Barcelona pulang dengan 3 mata penuh. Sementara itu Real Madrid juga turut pulang dengan 3 mata penuh selepas berjaya menewaskan Real Valladolid 2-3 di tempat lawan. Tuan rumah bagaimanapun terlebih dahulu mengejutkan Real dengan jaringan pertama pada minit ke-7 hasil jaringan Manuko. Namun Real tidak menunggu lama untuk mengikat kedudukan apabila Karim Benzema meledak gol penyamaan pada minit ke-12 untuk kedudukan 1-1. Tetapi sekali lagi Real dikejutkan apabila Manuko menggegar gawang Real buat kali kedua untuk memintas kedudukan menjadi 2-1. Real bagaimanapun sekali lagi berjaya menyamakan kedudukan apabila Mesut Ozil mengubah kedudukan menjadi 2-2 seminit sebelum kedua pasukan masuk ke bilik persalinan.
Pada separuh masa kedua, Real tampil dengan pertahanan yang lebih kemas dan berjaya memintas kembali kedudukan apabila Mesut Ozil menjaringkan gol kemenangan Real pada minit ke-72 untuk kemenangan berpihak kepada Real Madrid dengan keputusan 3-2. Dalam saingan Liga Jerman pula, Hannover mengejutkan pasukan di tangga kedua Liga Bayer Leverkusen 3-2. Manakala PSV Eindhoven pula mengutip 3 mata penuh di halaman sendiri menewaskan FC Twente 3-0. Bayer Leverkusen berjersi putih mendahului Hannover 1-0 hasil jaringan Gonzalo Castro. Tetapi tuan rumah menyamakan kedudukan menerusi Zabelhorsti menerusi tendangan penalti selepas dijatuhkan pertahanan lawan untuk kedudukan 1-1. Pada separuh masa kedua, Hannover memintas kedudukan apabila Mame Biram Diouf menjaringkan gol kedua selepas menanduk kemas hantaran lintang Jan-Gerald Raff untuk kedudukan 2-1. Leverkusen bagaimanapun menyamakan kedudukan menerusi Stefan Kiesling untuk kedudukan 2-2. Namun, 3 mata penuh menjadi milik Hannover apabila Horsti menjaringkan gol kemenangan Hannover menerusi sepakan penalti untuk keputusan 3-2. Sementara itu, dalam saingan Liga Belanda pula, PSV Eindhoven mengukuhkan kedudukan di puncak Liga selepas menewaskan FC Twente 3-0 di tempat sendiri. Georgino Wijnaldum membuka tirai jaringan buat PSV pada minit ke-38 untuk mendahului 1-0. Pada separuh masa kedua, PSV menambah 2 lagi gol masing-masing menerusi tim Matavs pada minit ke-80. Luciano Narsing pada minit ke-82 sekaligus memastikan PSV menang dengan keputusan PSV Eindhoven 3, FC Twente 0. Dalam aksi Liga Greece pula, Panathinaikos dan Olympiakos berkongsi satu mata selepas mencatat keputusan seri 2-2. Panathinaikos terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-17 menerusi jaringan Karis Mavrias untuk kedudukan 1-0. Tetapi Olympiakos menyamakan kedudukan pada minit ke-22 hasil sentuhan Rafik Jeber untuk mengubah kedudukan menjadi 2-2. Pada minit ke-34, Olympiakos memintas kedudukan dan sekali lagi menerusi jaringan Rafik Jeber untuk kedudukan berubah menjadi 1-2. Panathinaikos bagaimanapun terselamat daripada kekalahan di tempat sendiri apabila Toshe menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-67 untuk memaksa kedua pasukan berkongsi satu mata. Dengan berakhirnya perkongsian maklumat itu tadi, sedikit sebanyak memberikan gambaran pencapaian sukan dalam Fokus Sukan minggu ini. Bertemu lagi di keluaran yang akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.